Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe dan kepada semua yang telah memberi sokongan kepada channel aku. Aku nak cakap thank you guys so much for your support. Okay guys, untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang adalah berkenaan dengan satu kes pembunuhan yang gila kejam guys. Okay, kes ini terjadi kepada sepasang suami isteri yang baru sahaja berkahwin guys. And aku boleh kata dia punya ending dia memang jijik gila guys. Okay, sebab orang yang kena bunuh tu kan, aduhai, dia ada terlibat dengan masak-masak sikit lah. Okay, aku boleh kata kisah ni macam agak mengerikan lah, mengerikan dan juga menggelikan lah. Okay, so untuk tahu dengan lebih lanjut lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Seorang wanita yang bernama Umaymah Nelson telah dilahirkan pada 1968 bertempat di selatan Mesir. And berkenaan dengan latar belakang keluarga dia kan, especially kepada bapa dia ni. Bapa dia boleh dikatakan sebagai seorang yang mempunyai perwatakan yang ganas gila guys. Okey, di mana pada masa kecil lagi, pada masa si Umaymah ni kecil lagi, bapa dia ni selalu melakukan keganasan seksual terhadap Umaymah. Dan terdapat juga semasa Umaymah ni kecil lagi, dia punya alat kemaluan itu telah dipotong oleh bapa dia guys, yang menyebabkan dia mengalami kesakitan yang berterusan. Okey, di mana sampai satu tahap mak si Umaymah ni telah membuat keputusan untuk melarikan diri bersama Umaymah. Yelah, memanglah kan, kalau dah keadaan kau macam tu kan, kau punya bapak gila ganas kan, kesian gila tu, member kecil lagi kan, tak tahu apa kan, tapi telah didera dengan begitu teruk gila guys. Semasa di umur 18 tahun, Umaymah telah menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki pekerja pelantar minyak berasal daripada Amerika Syarikat. Dan selepas mereka berkenalan tu, mereka kemudian telah membuat keputusan untuk berkahwin sebelum mereka berpindah ke Texas. Walau bagaimanapun, punya perkahwinan tu tidak kekal lama, di mana sekaligus telah memaksa Umaymah untuk berdikari dengan sendiri untuk mencari pekerjaan, termasuklah bekerja sebagai seorang pengasuh dan juga menceburi dalam bidang peragaan. Time ni Umaymah dia memang struggle lah dalam kehidupan dia. Okay, sebab jelah dengan dia ada family problem, and then mak dia bawa dia lari, and pada masa yang sama lepas dia dah dewasa tu dia dah kerja, berkenal dengan seorang lelaki, berkahwin, cerai pula kan. Okay, so sekarang ni member sudah semak kan, nak kena cari kerja pula dah. Tapi kemudian pada bulan Oktober 1991, time tu Umaymah dia berusia 23 tahun. Dan kat situ kan dia telah mula berkenalan dengan seorang lelaki juruterbang yang kaya gila guys. Memang loaded gila lah. Okey, yang bernama William Nelson. Cuma lah lelaki tu kan, lelaki pilot tua ni kan, dia berumur 33 tahun lagi tua daripada Umaymah guys. So korang imagine tua gila bye. Okey, Umaymah 23 tahun, si orang tua ni pula 33 tahun lagi tua weh. So berapa? 56 tahun bye. Dahsyat member pilot ni kan, masuk. Tetapi pada masa itu kan, waktu itu kan, William Nelson ni kan, dia masih lagi bergelar sebagai suami orang tau. Dan dia juga adalah seorang pesalah yang disabitkan atas kesalahannya untuk penyeludupan ganja. Bagaimanapun dia ni telah dibebaskan atas pembebasan bersyarat. Okey, jadi mengenai hubungan Umaymah dan juga William ni kan, mereka berkahwin dengan hanya selepas 2 hari mereka berkenalan guys. Okey, aku just tak tahu lah macam mana diorang buat Okey, baru kenal berhari-hari, terus kahwin kan. Okey, gila lah. Aku rasa maybe sebab ialah kot kan, apa, Umaymah ni muda, tak ada duit, and then si pilot ni 2 bangka and banyak duit kan. Okey, so maybe diorang boleh lah macam support each other lah, orang kata Kisah benar topik ini terjadi pada suatu pagi pada 1 Disember 1991 apabila seorang lelaki yang bernama Jose Esquivel, juga merupakan ex-boyfriend Umaymah ni, okey, dia telah dikejutkan dengan kehadiran ex-girlfriend dia di rumah dia. Dan semasa Umaymah sampai ke rumah Jose itu, dia berada dalam keadaan menangis teresak-esak dan juga terdapat beberapa luka di bahagian muka dan juga dekat tangan dia. Dan kemudian Umaymah telah membuat satu pengakuan yang memang telah membuatkan Jose ni terpinga-pinga jam kelabu asap guys. Okey, sebab di mana Umaymah telah memberitahu Jose yang dia telah
membunuh William, tetapi atas alasannya untuk mempertahankan dirinya daripada dirogol. Dan yang lagi mengejutkan si Jose ni adalah apabila Umaymah telah beritahu dia yang dia telah mengerat, memotong dan sebagainya lah dekat badan si William ni. Jadi Umaymah telah meminta bantuan Jose untuk melupuskan mayat William itu dengan membayar upah sebanyak $75,000. And pada masa itu guys, Jose memang dia dah macam muka blur lah, jam lah member kan, sebab apa benda kan, kau dah bunuh kau punya suami kau kan, kau boleh potong-potong pula kan. Member tengah jam guys, member tengah jam, tetapi member cuba nak try belagak cool guys, belagak cool, nak bagi relax, tak dapat gelabah sangat kan. Okay, so dia pun setuju untuk membantu si Umaymah ni. Okay, so lepas dia dah deal, dah borak-borak semua, Umaymah pun macam okay lah, thank you lah. Okay, and dia pun belah daripada rumah si Jose ni. Tetapi sebaik sahaja Umaymah caw daripada rumah Jose, tanpa membuang masa, Jose terus call pihak polis guys. Member dah takut aku rasa memanglah dia nak offer 75,000 bagai kan, tetapi yalah nak kena melupuskan mayat yang telah dipotong-potong semua kan. Aku rasa member time tu pun boleh fikir lah kan, better aku call polis untuk masalah macam ni, betul tak? Jadi selepas Jose telah membuat laporan kepada pihak polis pun dengan cepatnya membuat kerja mereka guys. Okay, and mereka juga berjaya untuk menjejak dan juga memintas kereta jenama Corvette yang dipandu oleh Umaymah. And dekat situ mereka berjaya untuk memberhentikan dan juga menahan Umaymah. Jadi selepas Umaymah ni dah kena tahan dengan pihak polis, okay, dia punya kereta tu dah kena berhentikan oleh pihak polis. Pihak polis pun terus membuat pemeriksaan ke atas kereta dia tu. Okay, and then bila polis buka bonet belakang kereta si Umaymah ni, mereka jumpa beberapa plastik bag sampah yang dipenuhi ataupun yang diisikan dengan bahagian-bahagian dan juga organ tubuh badan manusia. Jadi selepas penemuan yang ngeri tu kan, pihak polis terus macam sangsi macam that is something far worse yang mungkin telah terjadi. So mereka telah pergi ke apartmen di mana Umaymah dan juga William tinggal. And dekat situ apa yang orang telah berjaya untuk temui adalah sepihan daging mayat William telah berjaya ditemui guys. Okey, sepihan mayat badan dia itu telah ditemui dalam freezer dan juga telah dibalut dalam aluminium foil. Mungkin Umaymah nak buat barbecue ke apa roast dalam oven ke kan, roast beef kan, kita tak tahu okey, mungkin mental kot si Umaymah ni kan. Jadi selepas penemuan yang dahsyat itu, apa lagi, Umaymah ni pun telah ditangkap, okey, atas disyaki untuk melakukan pembunuhan yang kejam terhadap William. Okay guys, selepas dah dapat tahu kan yang badan si William ni dah kena potong-potong dengan si Umaymah ni, apa jadi dekat dia sebenarnya kan? Okay, menurut keterangan Umaymah, dia telah mengaku yang dia telah membunuh William pada malam hari kesyukuran ataupun Thanksgiving. Okay, hari di mana Mak Saleh ni akan makan makanan yang best semua ni kan. Banyak gila lauk pauk semua kan. Okay, time tu lah Umaymah telah membunuh William Nelson. Jadi bagaimana pembunuhan itu berlaku adalah Umaymah telah memukul William dengan lampu macam table lamp tu kan, okey, lalu terus menikam dia menggunakan gunting. Tapi yelah, pasal dia nak buat macam tu kan, macam kenapa kau nak bunuh suami kau, yelah lagi tengah Thanksgiving bagai, okey, tapi kau pukul dia dengan lampu dan kau tikam dengan gunting bagai kan. Okey, so sebab kenapa Umaymah buat macam tu adalah dia berkata yang dia buat sedemikian sebab dia telah diserang oleh William. Okey, bukan serang biasa-biasa lah. Okey, dia telah diserang secara seksual. So dalam kata lain, Umaymah ni dia nak cakap yang dia ni tengah untuk mempertahankan diri dia. Jadi selepas William mati kan, dia dah kena bunuh dengan si Umaymah ni, apa yang telah dilakukan oleh Umaymah adalah dia telah mengerat suaminya itu daripada bahagian kepala, tangan sehinggalah ke alat kemaluan dia. Dan dia juga telah menyiat kulit badan William dengan menggunakan pisau. Gila lah kalau dia boleh siat satu badan William ni kan. Apa expert tu, boleh kerja dekat kedai daging lah kan. Okey, buat carving bagai kan, memang lain macam tu Umaymah ni Jadi selepas dia dah memotong dan juga menyiat kulit badan William itu, Umaymah dia telah mengambil tangan William dan juga menggoreng tangan dia bersama daging ayam Belanda hanya untuk menghapuskan cap jari. Memang goreng tangan guys. Okey, tak tahu lah dalam kepala otak aku kan, aku duk terfikir apa, chicken fingers kan, kau tahu chicken fingers yang panjang-panjang tu kan, yang macam apa,
KFC jual semua kan. Okey, aku boleh terbayangkan yang dia ambil tangan si William ni, dia celuk tepung and dia goreng bai. Hai, sick bai orang macam ni Aku jam bai. Tapi bukan itu saja guys, bukan itu saja. Yalah, okey, badan dah settle, dia punya tangan dah settle, dia punya alat bawah tu dah settle. Kepala dia. Umaymah ni ambil kepala dia, masuk dalam periuk yang besar, berisikan dengan air yang panas yang sedang mendidih. Puasa dia nak buat gearbox lah puasa tapi pakai kepala kan. Okey. Ui, gila tu. Jadi yalah, mungkin kenapa dia buat macam tu kan, yalah, goreng tangan dengan tepung lah, dengan daging ayam Belanda lah, and then rebus kepala dalam air panas semua. Mungkin dia nak hapuskan segala bukti. Okey, tetapi dia patut tahulah segala pemprosesan untuk menghapuskan bukti kan, untuk pelupusan mayat William tu kan, akan mengambil masa selama 2 hari. Okey, dan mungkin itulah menjadi salah satu faktor yang telah mengkantoikan dia. Okey, selepas dia dah bunuh William kan, dia punya kaedah pembunuhan terhadap William kan, apa sebab dia what is the reason behind all of this horrific killing? Ambil kau Mak Saleh baik. Okey. Pihak pendakwaan bagaimanapun kan, mereka telah mendakwa bahawa pembunuhan ini bukanlah untuk mempertahankan diri tau, seperti yang dikatakan oleh Umaymah. Okey, nampak macam bukan untuk dia mempertahankan diri, tetapi bermotifkan sebagai rompakan. Sebab yalah, mungkin why pihak pendakwa boleh fikir atau relate benda-benda macam tu is because dia tahu yang si William ni banyak gila duit, and dia punya yalah pilot good kan, pilot kan buat banyak gila duit kan. So diorang fikir macam pelik sangat kalau nak kata nak mempertahankan diri bagai kan. Okey, sebab mungkin dia tahulah background si Umaymah ni macam mana kan, dengan dia punya yalah family problem, dan dia tengah tak ada kerja bagai kan. Okey, so boleh jadi that is the angle yang pihak pendakwa ini nampak. Dan mereka juga telah mendakwa yang si Umaymah ni dia telah menggoda William secara seksual sebelum membunuh William dengan begitu kejam. Dan lagi satu yang menunjukkan yang memang kes pembunuhan ini bukan satu kes untuk mempertahankan diri. Okey, sebab si Umaymah ni dia juga mempunyai rekod di mana dia telah menyerang bekas teman lelaki dia pada tahun sebelum itu. Jadi selepas segala pendakwaan telah dilakukan semua kan, okey, semasa penangkapan Umaymah, terdapat satu laporan daripada pakar psikiatri di mana mereka telah memberitahu yang Umaymah ni dia telah didiagnose dengan penyakit psikotik. Berkemungkinan besar gangguan atau penyakit psikotik tersebut kan adalah disebabkan dengan sejarah penderaan semasa dia kecil lagi oleh bapa dia itu. Okey, so this is where orang kata okey, ni boleh jadi the main factor kenapa Umaymah membuat segalanya dekat si William Nelson tu. Jadi persoalan sama ada si Umaymah ni kan, dia ni adalah seorang cannibal ataupun sebaliknya itu masih tidak dapat dipastikan. Okay, why is because si Umaymah ni kan, dia telah membuat penafian tau. Dia buat penafian tentang perkara tersebut. Biarpun pada awalnya dia ada membuat satu pengakuan di mana dia telah makan daging mayat William. Jadi berhubung dengan keputusan perbicaraan kes pada bulan Januari 1993, Umaymah telah didapati bersalah dan juga telah menerima hukuman penjara seumur hidup. Dan sewaktu Umaymah berada dalam penjara, dia even telah berkahwin dengan seorang lelaki kurang upaya yang berumur dalam lingkungan 70-an, tetapi suami dia itu pun telah meninggal dunia dalam penjara. Umaymah juga pernah membuat permohonan pembebasan secara bersyarat sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2006 dan juga pada tahun 2011, tetapi permohonannya itu telah ditolak sekeras-kerasnya. Jadi itulah kes pembunuhan yang dilakukan oleh Umaymah ke atas suaminya yang bernama William Nelson, and terdapat juga unsur-unsur cannibalism dalam ni Okey, sebab Umaymah ada mengaku yang dia ada makan daging mayat suaminya itu. Aku korang enjoy dengan konten aku sampai ke hari ni, and thank you so much for your support. Okey, sebab tengok video aku berawal sampai habis. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye.